Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini cikgu akan ajar bab 11 iaitu transformasi. Okey. Sebelum tu, cikgu harap kamu sudah bersedia untuk melakukan pembelajaran pada hari ini dan jangan lupa doa dahulu. Okey, ini adalah tokoh iaitu Felix Klein, okay, di mana isometri dalam suatu corak adalah pergerakan dengan rubah bentuk yang sama. Jadi apa-apa bentuk pun, apa-apa isometri kena rubah bentuk yang sama. Okay, kamu punya silibus jenis isometri ialah translasi, putaran dan pantulan. Okay. Ini adalah hasil pembelajaran ataupun kriteria kejayaan kamu. Okey, memerihal translasi menggunakan pelbagai perwakilan termasuk dalam bentuk vektor translasi. Ini cikgu akan ajarlah lepas ni. Okey, lepas tu kamu akan jawab soalan. Okey, kita akan imbas kembali transformasi ini iaitu proses mengubah kedudukan, orientasi dan saiz image tetapi objek tu still bentuk yang sama. Okey, bentuknya still sama, tidak akan berubah. Just ubah kedudukan, orientasi dan size image. Okey. Okey, bentuk yang sama. Okey, ini nota bentuk yang sama. Okey, ini contoh dia gambar raja. Walaupun dia punya orientasi berbeza, tetapi dia punya bentuk still sama lagi. Okey. Sama lagi bentuk dia. Okay, lepas tu seterusnya kongruen. Okay, kongruen pula dua objek tu mempunyai bentuk dan saiz yang sama. Okay, tanpa mengambil kira orientasi. Tengok dia punya gambar raja, dia punya orientasi bertentangan tapi dia punya bentuk dengan saiz dia still sama. Jadi boleh dikatakan sebagai kongruen lah. Okay, sebab dia punya bentuk dengan saiz dia sama. Okey, seterusnya kita tengok pada translasi. Okey, translasi ni bentuk dan saiz dia sama, tapi arah dan orientasi dia kena sama juga. Okey, tengok gambar raja ni, dia punya arah orientasi dia sama. Okey, kita take note lah bentuk dia, saiz dia sama. Dia punya arah kena sama juga, semua kena sama. Okey, tak boleh ada beza pun. Okey. Lepas tu okey, kita cuba tengok yang sebelum ni, kongruen. Okey, kongruen ni bentuk dia sama kan? Bentuk dia sama tapi dia punya orientasi tidak sama, ada bertentangan. Jadi ini bukan translasi lah. Okey, kalau ini dia arah dia sama. Okey, sekarang kita akan mulakan pembelajaran hari ini pasal 11.2.2 iaitu perwakilan translasi dalam vektor translasi ini. Okey. Kalau kita belajar untuk membuat translasi, okay, kalau kita akan bergerak ke atas ataupun bergerak ke kanan adalah arah positif. Okay, ingat tak? Atas dengan kanan adalah positif. Tapi kalau ke kiri, okay, ke kiri dengan ke bawah ni, dia adalah negatif. Lepas ni kita akan tahulah apa negatif, macam mana buat negatif, positif, kita akan tahu. Tapi basic kita kena tahu atas dengan kanan tu positif, kiri dengan bawah tu negatif. Okey, di sini. Okey. Translasi kita boleh lihatlah daripada arah pergerakan macam cikgu cakap tadi, kanan positif. Okey, kanan positif, lepas tu kiri negatif. Okey, kanan positif, lepas tu atas positif, bawah pun negatif. Okey. Ataupun jarak pergerakan ni maksudnya bilangan unit ni kita kira dia punya bilangan kotak. Bilangan kotak dia berapa? Bilangan unit dia berapa? Okey, macam contoh ke kanan. Okey, kanan positif kan? Okey, kanan positif. Berapa unit? 2 kotak, 2 unit. Nah, macam gitu. Ataupun kita boleh buat dalam vektor translasi. Ini cara kedua. Iaitu, okey, kamu nampak A kan? Okey, A ni maksudnya kiri atau kanan ataupun selarian paksi X lah. Kita boleh cakap paksi X, kiri atau kanan. Tapi kalau B, okey, atas, bawah ataupun dikenali sebagai paksi Y. Kita tengok paksi Y je untuk B ni.
Jangan silap kalau A ni untuk paksi X, B ni untuk paksi Y. Kita tengok paksi Y, okey? Okey. Sekarang kita akan try contoh. Okey, contoh. Okey. Ni contoh pertama. Okey, dia punya soalan titik P. Okey. Titik P ni bergerak 5 unit. 5 unit ke kanan. Okey, take note. 5 unit ke kanan dan 5 unit juga ke bawah. Okey. First ke kanan dulu. Okey, bilang dia tips baca kiri dan kanan dulu, tapi untuk ni soalan ni dia adalah kanan. Okey. Lepas tu kita akan ke kanan berapa unit? 5. Okey, kita mula 1 2 3 4 5. Okey, ke kanan sudah 5. Lepas tu ke bawah pula 5 juga. Okey, ke bawah 5. Okey, 1 2 3 4 5. Okey, jadi ini adalah dia punya image. Kita tulis P prime. Jadi dia punya vektor di sinilah. Okey, dia punya vektor sini. Kita sambung. Okey, inilah dia punya vektor. Okey, soalan next. Okey, B pula bergerak. Okey, tengok bergerak 2 unit ke kiri. 2 unit ke kiri. Lepas tu 3 unit ke bawah. Okey, first kita akan baca kiri atau kanan. Jadi untuk soalannya dia ada kiri. Okey, lepas tu kan ke kiri 2 unit. 2 unit. 1 2. Okey, 2 unit. Lepas tu ke bawah. Lepas tu ni untuk bawah. Bawah berapa? 3 unit. 1 2 3 unit. Okey, jadi inilah dia punya image. Okay, ini adalah vektor dia. Okey, faham? Okey, kita teruskan. Okey, untuk contoh 2 ni pula. Okey, tentukan vektor translasi. Okey, vektor translasi bagi raja berikut. Okey, kalau kita mau tengok dia punya vektor translasi, first kita akan baca apa tadi? Kiri atau kanan kan? Jadi A ni untuk paksi X, kiri kanan. Jadi untuk case ni dia akan ke dia akan ke mana? Ke kiri. Jadi ke kiri 1 2 3. Jadi kalau ke kiri dia punya tanda apa? Negatif. Lepas tu berapa unit? 3 unit. Macam gitu. Lepas tu ke atas. Ke atas 1 2 3. Jadi kalau atas dia punya simbol apa? Positif. Berapa unit? 3 unit juga. Jadi dia punya formula kan A B kan untuk vektor translasi. Untuk A kita tengok A paksi XY. Jadi dia punya jawapan negatif 3 untuk A. B berapa? Positif 3. Jadi kita tulis 3. Jadi di sini kita tahu mana dia punya jawapan. Kalau ini salah. Jadi kalau B negatif 3. Ini betul. Jadi jawapan dia adalah apa? B. Jadi kita ke next step. Betul. B. Lepas tu soalan yang seterusnya. Contoh 3. Iaitu tentukan translasi bagi raja berikut. Ini raja berikut. Lepas tu lepas tu kita mau tahu lah translasi dia berapa kan. Jadi kita kena tahu dia punya translasi. Dari Q ke Q prime. Q ke Q prime. Jadi di sini kita kena pilih satu titik. Ini adalah untuk pengetahuan kamu, ni adalah objek. Atas ni adalah
Image. Kamu kena tahu Q prime ni adalah image. Sebab pada prime ni image, yang Q ni objek. Okay. Step pertama, kamu kena pilih antara titik ini. Contoh cikgu label A. Ni titik B. Okay, ni titik C. Okay. Ataupun di sini kita akan label B prime. Sebab ini bawah kan. Ini pun sama bawah B prime. B prime tu maksudnya image B. Ini C prime. Atas pula dia punya A prime. Okay. Kita akan pilih step kedua. Sudah label gini. Kita akan pilih salah satu titik. Okay. Salah satu titik. Contohlah. Kau mau titik. Okay. Contoh cikgu mau ambil titik A lah. Okay. Titik A. Okay. Ni titik A juga. Okay. Okay. Ni titik A. Ni titik A. Cikgu ambil. Jadi kalau mau pergi sini. Jadi kena. Kalau mau pergi titik A. Kena lalu sini. Lepas tu pergi atas pula kan. Dia mau lalu. Okay. Jadi kalau mau lalu pergi tempat A prime. Ke tempat A prime. Kita akan lalu ke kiri. Ke kiri apa dia punya simbol? Negatif. Lepas tu ke atas. Positif. Okay. Sekarang kita kira lah bilangan unit. Okay. Bilangan unit berapa? 1, 2, 3. Jadi sini negatif 3. Kalau pergi atas 1, 2, 3, 4. Jadi maksudnya positif 4. Jadi dia punya translasi. Kita boleh buat gini juga. Negatif 3, 4. Ataupun bergerak ke kanan. Ke kanan. Ke kiri. Ke kiri. 3 unit. Okay. Lepas tu ke kanan. Ke atas. Iaitu 4 unit. Okay. Begini punya jawapan. Jadi ini je lah dia punya jawapan. Simple jawapan. Yang penting kamu tahu. Dia punya arah. Negatif kah? Positif kah? Kalau macam kiri. Dengan bawah tu. Maksudnya negatif. Kalau atas. Dengan kanan. Maksudnya positif. Tu kena alert lah. Lepas tu kira berapa unit. Okay. Okay. Sekarang. Kamu boleh buatlah. Latihan. Okay. Untuk soalan ni. Kita boleh cek. Guna cara yang pertama. Iaitu. Nyatakan. First. Dia punya. Jarak. Jarak ataupun bilangan unit. Bilangan. Unit. Okay. Di sini dia punya arah. Okay. Kalau yang cara kedua ni. Kita perlu buat vektor translasi AB. Kita tahu A ni paksi X. Yang B ni paksi Y. Okay. Kita tengok soalan pula. Okay. Soalan. Okay. Yang A ni menghala ke kanan. Kalau ke kanan kita tahu simbolnya positif. Okay. Sekarang kita kira bilangan unit. Jadi 1, 2, 3. Okay. Untuk ke vektor OP. Okay. Dia punya ke kanan ialah 3 ini. Jadi sini positif 3. Lepas tu yang ke bawah. Kita tahu simbolnya negatif. Okay. Lepas tu kita kira bilangan unit. 1, 2, 3. 3 je. Negatif 3. Jadi jawapan dia kita boleh guna macam contoh cara yang pertama. Iaitu nyatakan jarak atau bilangan unit. Jadi kita tulis 3 unit ke kanan. Dan 3 unit ke bawah. Macam tu je yang cara pertama punya. Yang cara kedua. Okay, cara kedua yang AB kan. Jadi A berapa? Positif 3 kan. Positif 3 kita tengok atas ni. Positif 3. Jadi kita tulis sini 3. Okay, kalau 3 tu maksudnya positif lah tu. Lepas tu untuk B kan. Ni lepas tu B. Okay, ni B. Jadi kita tulis negatif 3. Jadi ini je lah jawapan untuk kalau guna cara kedua iaitu vektor translasi.
vektor translasi. Okey, jadi itu je lah cara untuk soalan yang pertama. Okey, soalan kedua pula. Kena suruh tulis dia punya translasi pula. Dia ada objek, ada image. Jadi, cari dia punya translasi. Jadi, ada pilihan jawapan ni. Kamu akan tengoklah mana yang betul. Okey, seterusnya. Okey, ini soalan 3. Sama juga cari translasi. Dia bagi objek dan image. Kamu kena carilah dia punya translasi. Ada pilihan jawapan dan kamu boleh cari. Okey, ini soalan keempat. Nah, cikgu suruh ajar tadi kan. Macam mana mau cari dia punya vektor translasi. Jadi, kamu boleh buatlah nanti apa-apa rujuk dengan cikgu nanti, okey? Okey, ini adalah aplikasi. Okey, aplikasi ini adalah gelongsor. Okey, contohlah kamu naik gelongsor ni kan. Jadi, bermula di sini. Contohlah sini A. Lepas tu, kamu longsor ini adalah B. Jadi, kita ubah, kita dalam bentuk matematik ataupun dengan sarta ni, sarta kartes ni. Jadi, kamu boleh buat sini, ini A, 24 koordinat dia, B, 51. Jadi, ini yang kamu belajar sekarang kan, iaitu koordinat juga kan. Kita mau cari dia punya, pernah juga sebelum ni ada kecurunan juga kan. Jadi, ini adalah guna dia ada punya aplikasi. Kita akan cari translasi, okey? Ataupun, ini apa ni? Ini adalah escalator yang selalu kamu jumpa dekat shopping kompleks kan? Okey, dekat bangunan-bangunan yang mewah juga ada juga ni. Jadi, contohlah dalam escalator ni, gambar escalator ni, kamu mau start sini A. Ini start B. Okey, ataupun sini A, kamu start, lepas tu berakhir di B. Boleh juga. Okey, ini adalah aplikasi lah. Dia punya translasi. Dia akan bergerak ke kanan dan ke atas 2 langkah. Contoh ni. Mengikuti keterangan. Okey, kuda ni dia akan bergerak ke kanan 1 langkah. Lepas tu dia akan bergerak ke atas 2 langkah. Okey, ini adalah aplikasi dalam chess yang selalu kamu main juga akan ada. Okey, ini adalah salah satu aplikasi dia. Okey, sekarang adalah refleksi. Okey, refleksi. Nanti kamu akan bagilah refleksi kamu berkenaan dengan kelas ni. Okey, di sini adalah penekanan. Okey, kamu kena ingat ni ya. Ni kena ingat. Selalu kena ingat pasal ni. Atas tu positif. Kanan tu positif. Kalau bawah tu negatif. Kalau kiri pun negatif. Dengan, okey, kamu boleh guna bilangan unit. Berapalah unit dia? Contoh ke kanan positif. Kanan positif. Bilangan unit 3. Contoh begitu. Okey, kamu kena sertalah dia punya arah. Positif ke negatif. Lepas tu berapa bilangan unit. Ini penting lah kalau bagi jawapan dekat dalam exam. Ataupun kamu boleh buat bentuk translasi. Ini cara kedua lah. Bentuk vektor translasi. Ataupun A tu kanan atau kiri dekat paksi X. Okey, kalau B dekat paksi Y. Kita tengok atas atau bawah. Okey, sekarang macam mana? Okey tak? Okey kah kamu punya pembelajaran hari ni? Kalau okey, nanti kamu reply lah okey dekat komen sana, okey? Kalau apa-apa pun nanti boleh rujuk cikgu lah kalau tidak faham. Okey, sekarang kerja rumah. Okey, muka teks muka surat 237, menjana kecemerlangan. Okey, nombor 1 A dan B. Lepas tu aktiviti susulan. Next class kita akan belajar pantulan. Jadi cikgu mau kamu carilah aktiviti seharian apa yang melibatkan pantulan. Banyak ni sebenarnya. Okey, salah satunya contohnya cermin. Okey, pantulan kan. Kamu lihat diri kamu. Okey. Okey, ini adalah kuis untuk pentaksiran kamu. Okey, dalam bentuk mezrana. Hari ni kita main game je.
main game, kamu akan cari. Okey, soalan dia Ben. Di atas ni Ben, Ben mencari kawan lama beliau. Bantu Ben mencari kawan lama beliau dengan mencari penyelesaian berikut dengan betul. Jadi, kamu kena selesailah soalan ni untuk mencari kawan lama dia ni. Nah, jadi kamu akan perkukuhkan lagi lah kamu punya pengetahuan tentang pembelajaran bab 11 ni, okey? Okey, jadi itu sahaja pembelajaran pada hari ini. Okey, sekian. Terima kasih.